Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kelas 5 Uthman. Saya Mukadimah Najibah akan mengajar subjek Sirah Jumaat 5 Februari 2021. Okey, sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang dua tajuk utama Sirah tahun 5 iaitu perkembangan agama Islam dan yang kedua adalah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangan agama Islam, dia terbahagi kepada 5 unit iaitu unit akidah, ibadah, akhlak, muamalat, qanun atau perundangan. Manakala untuk tajuk kewafatan Nabi Muhammad terdapat 2 unit iaitu peristiwa kewafatan Nabi Muhammad SAW dan yang kedua adalah penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Jom kita semak jawapan untuk latihan sirah muka surat 3 yang telah Mukadimah beri pada minggu lepas. Latihan pada minggu lepas adalah tentang perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Okey. Soalannya adalah isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang diberikan. Ada 6 jawapan di sini iaitu jawapan pertama mentauhidkan, Al-Amin, berhala, Mekah, Al-Lata, membebaskan. Soalan yang pertama, Rasulullah SAW diutuskan untuk menyeru manusia tempat kosong Allah Ta'ala. Apa jawapannya di sini? Jawapannya adalah mentauhidkan. Okay. Kalau ingat, benda pertama Rasulullah apabila sampai di Madinah adalah menyeru umat manusia untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Okey, soalan yang kedua. Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Okey. Yang ketiga, masyarakat Arab Jahilah mengamalkan cara hidup dengan menyembah berhala. Yang keempat, Rasulullah SAW digelar sebagai oleh kaum Quraisy. Digelar sebagai apa? Al-Amin. Maksud Al-Amin di sini adalah seseorang yang jujur, amanah, yang boleh dipercayai. Setiap kata perkataan, perbuatannya sangat dihormati, dipercayai oleh orang sekeliling. Okay. Yang kelima, berhala yang terbesar di sekeliling Kaabah dinamakan sebagai berhala Al-Lata. Yang terakhir adalah pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW telah berjaya. Sepatutnya dia ada tempat kosong di sini. Di kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Jawapannya adalah membebaskan. Okey. Okey, kita mengingati kembali pembelajaran kita pada minggu lepas itu perkembangan agama Islam. Rasulullah telah berdakwah di Mekah selama 13 tahun dengan menerima pelbagai ancaman, makian, pemulauan, orang-orang sekeliling memulaukan Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ni mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah. That's why lah kita ada hari menyambut Ma'al Hijrah, sempena penghijrahan Nabi ke Madinah. Okay. Tujuan hijrah untuk menuntut keredaan Allah dan mengembangkan agama Islam. Perkembangan agama Islam dari sudut akidah ada 5. Terbahagi kepada 5. Okay. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Yang ketiga adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir adalah
beriman kepada qada dan qadar. Okey, kalau minggu lepas kita sudah belajar tentang beriman kepada Allah. Jadi minggu ni kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci dari dosa-dosa. Malaikat diciptakan daripada cahaya nur. Okay. Malaikat yang paling terkenal adalah malaikat Jibril, iaitu ketua segala malaikat. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Okay, apa yang malaikat Jibril kenapa malaikat Jibril datang kepada Nabi? Kerana untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Nabi menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Ketika pada satu malam Nabi sedang beribadat di Gua Hira. Nabi suka untuk beribadat, mengasingkan diri di Gua Hira. Ketika Nabi sedang beribadat kepada Allah tu, malaikat Jibril datang dan memeluk Nabi untuk membaca sebanyak 3 kali. Iqra, Iqra dan Iqra. Jibril, jadi selepas peristiwa tu, Jibril sering bertemu dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah merindui kehadiran Jibril setiap masa. Kita umat Islam wajib beriman kepada malaikat. Okay, apa maksud malaikat? Malaikat ialah makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya nur. Okay. Malaikat yang kita kenal ada berapa? Ada 10 malaikat. Okay. Kita tengok tugas-tugas malaikat. Okay. Tugas malaikat yang pertama, malaikat Jibril yang kita tengok tadi. Ketua segala malaikat. Malaikat Jibril ni tugas dia menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua, malaikat Mikail menurunkan hujan dan mengatur rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Di mana ketika berlakunya hari kiamat, sangkakala akan berbunyi pada pertama kali. Pada pertama bunyi sangkakala, bumi akan hancur. Dan pada masa yang kedua sangkakala berbunyi, akan manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Okay. Malaikat yang seterusnya adalah Israel, iaitu mencabut atau mengambil nyawa makhluk. Okay. Saat kita nak meninggal, malaikat inilah yang kita akan bertemu. Okay. Bila kita dah meninggal pula, kita akan ditanam di alam barzakh pula, kita akan bertemu dengan malaikat Munkar, menyoal orang mati. Selain Munkar, malaikat Nakir juga menyoal manusia dalam kubur, menyoal orang mati. Malaikat Raqib mencatat amalan baik manusia. Malaikat Raqib ni berada di sebelah kanan kita. Manakala malaikat Atid berada di sebelah kiri kita mencatat amalan buruk manusia. Penjaga neraka ni, malaikat Malik, dan penjaga syurga yang kita nak jumpa ni, saat kita meninggal dunia, saat kita selepas kematian kita nak jumpa malaikat Ridwan, iaitu penjaga syurga. Jom kita buat kuis sama-sama sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kuis yang pertama adalah, siapakah ketua malaikat? Ketua malaikat siapa? Malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat ada berapa? Malaikat ada 10 malaikat. Yang ketiga, apakah tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat, malaikat diciptakan daripada cahaya.
Yang kelima adalah Nabi menerima wahyu pada usia 40 tahun. Okey, keistimewaan malaikat. Ada beberapa keistimewaan malaikat yang maklimah akan datang pada hari ini. Itu yang pertama, seperti yang kita tahu, malaikat unik yang diciptakan daripada cahaya. Cahaya itu maksud nur. Yang kedua adalah malaikat boleh menjelma. Kita tak boleh nampak malaikat, tapi kalau dengan perintah Allah, dengan izin Allah, malaikat akan menjelma menjadi lelaki yang tampan. Okay. Yang ketiga, malaikat merupakan utusan Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutuskan khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas-tugas umum malaikat. Yang pertama, tugas umum malaikat yang pertama adalah mendoakan orang mukmin yang beribadah. Yang kedua, bertasbih dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin. Yang keempat, memegang arasy Allah Ta'ala. Yang seterusnya adalah memohon supaya diampunkan dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu. Yang terakhir adalah membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Okay. Latihan pada hari ini adalah buku aktiviti sirah muka surat 4 dan 5. Murid-murid yang tidak masuk kelas Google Meet pada hari ini hendaklah menghantar latihan melalui WhatsApp personal Mu'allimah. Sebarang masalah boleh hubungi Mu'allimah. Terima kasih. Syukran.